إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين وللملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين وللعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد, Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipertemukan setelah mana kita bercuti panjang. Dan sebelum itu saya mohon maaf kerana 2 minggu kita tidak dapat bersiaran disebabkan beberapa masalah yang tak dijangka. Sepatutnya minggu lepas saya berniat nak mulakan, tapi disebabkan masalah tak dijangka tersebut Allah Ta'ala tak izinkan. Maka hari ini insya-Allah, alhamdulillah, kita dapat lagi bersama-sama di dalam majlis bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talqis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fi al-lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Al-Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Baik, kita sekarang sambung pada bab berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan jenazah si mati. Dan kita terus selesai pada majlis yang lepas berkenaan dengan bacaan zikir-zikir ataupun doa-doa yang dibaca ketika mana solat jenazah pada majlis yang lepas. Nah, ini kita pada majlis yang ke-93. Kita sambung pada bab ma yaquluhu al-mashi ma'al jinazah. Bab apa yang diucapkan ataupun yang dibaca bagi orang yang mengiringi jenazah. Apa yang sepatutnya dia baca? Baik. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Yustahabbu lahu an yakuna mushtaghilan bi dhikrillah ta'ala والفكر فيما يلقاه الميت وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيه وأن هذا آخر الدنيا ومصير أهلها. يستحب له أن يكون مشتغلا, disunatkan ataupun dituntut bagi orang yang mengiringi jenazah tersebut untuk dia menyibukkan diri dengan bizikrillah, iaitu dengan berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah sama ada dia berzikir dengan zikir apa-apa zikir, yang afdalnya membaca Al-Quran ataupun dia mengulangi ayat Al-Quran dan sebagainya,
atau zikir yang tertentu, dan juga yang berkaitan atau selawat pada Nabi dan yang seumpama dengannya. Dan zikir tersebut dibaca secara dengan suara yang perlahan, supaya tidak mengganggu orang lain yang berada di sekelilingnya. Wal fikri fi ma yalqahu al-mayyit wa ma yakunu masiruhu, dan dituntut bagi orang yang mengiringi jenazah tersebut untuk berfikir tentang hal yang berkaitan dengan si mati tersebut, apa yang bakal dihadapinya di dalam alam kubur, di alam barzakh kelak. Wa hasilu ma kana fihi wa anna hadha akhirud dunya wa masiru ahliha, dan dia berfikir tentang perjalanan ini adalah perjalanan yang terakhir bagi si mati tersebut, dan dia juga dan kita semua akan turut merasa perjalanan yang terakhir tersebut. Itulah yang dituntut untuk kita sentiasa berfikir hal yang berkaitan dengan si mati tersebut, akan apa yang akan dihadapinya, dan ini adalah perjalanannya yang terakhir di dunia. Wal yahdhar kullal hadar min al hadis bima la faidata fihi, dan awaslah, berhati-hatilah, waspadalah daripada bercakap-cakap perkara yang tidak ada faedah pada waktu tersebut. Fa inna hadha waqtu fikrin wa dhikrin, sebab apa? Sebab waktu tersebut adalah waktu fikir dan zikir. Taqbuhu fihi al-ghaflah wal lahu wal ishtighal bil hadis al-farigh, dan tersangat buruklah, tersangat jeleklah bagi mereka yang berada dalam suasana kematian tersebut. Dia boleh lagi berfikir ataupun bercakap-cakap atau berfikir perkara yang tidak mendatangkan faedah. Al-ghaflah wal lahu, perkara-perkara yang melalaikan, dan juga dia boleh lagi bermain-main. Dia tak boleh, maksud dia tidak mengambil ibrah tentang kematian tersebut, maka itu adalah dia berada dalam keadaan ghaflah dan juga al-lahu wal ishtighal bil hadis al-farid, dan dia masih lagi boleh berada menyebutkan diri bercakap-cakap dengan perkara yang kosong. Fa inal kalam bima la faidata fihi manhiyun anhu fi jami'il ahwal, sebab kerana sesungguhnya bercakap-cakap perkara yang tidak memberi faedah, tidak mendatangkan manfaat, itu dilarang pada setiap keadaan. Pada setiap keadaan pun kita dilarang untuk bercakap-cakap perkara yang merapu, perkara yang tidak mendatangkan faedah. Fakaifa fi hadzal ahwal, apatah lagi apabila berada dalam suasana kematian tersebut, kita dilarang untuk larangan yang keras untuk bercakap-cakap ataupun melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Wa'lam anna al-mukhtar was-shawab wa ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukun fi hal as-sayr ma'al janazah, dan ketahuilah pendapat ataupun keadaan pendapat yang terpilih, yang tepat, yang dilakukan oleh para salafus salih, oleh generasi salafus salih radhiyallahu anhum, as-sukun fi halis sayr ma'al janazah, iaitu mereka golongan salafus salih tersebut, mereka akan berdiam diri. Berdiam diri di sini bukan maksud mereka tak melakukan apa-apa, tapi mereka berdiam sambil berfikir dan juga berzikir, dalam keadaan tenang, dalam keadaan diam, tanpa mengganggu ataupun meninggikan suara. Fi halis sayr ma'al janazah, apabila mereka mengiringi jenazah, iaitu dalam keadaan beradab, dalam keadaan sopan. Fala yurfa'u sautun biqira'atin, maka tak dituntut ataupun dilarang untuk meninggikan suara untuk apabila membaca sesuatu. Kalau baca Al-Quran atau berzikir dan sebagainya, tidak dituntut untuk untuk meninggikan suara waktu tersebut.
Wala zikrin, dan juga berzikir. Yang ia afdalnya berzikir atau membaca Al-Quran dalam keadaan perlahan, suara yang perlahan. Wala ghairi dhalik. Wal hikmatu fihi zahirah, dan hikmah tentang larangan tersebut, iaitu larangan meninggikan suara ketika mengiringi jenazah. Hikmah dia adalah wahya askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi fima yata'allaqu bil jenazah, iaitu keadaan tersebut apabila dilarang untuk meninggikan suara, dia akan menjadi tenang. Suasana keadaan tersebut akan menjadi tenang, diam dan sebagainya. Dia boleh askanu li khatirihi, iaitu dia dapat menenangkan hati, dan juga wa ajma'u li fikrihi, dan juga dia ada boleh fokus memikirkan fima yata'allaqu bil jenazah, apa-apa yang berkaitan dengan jenazah tersebut, si mati tersebut. Sebab kalau keadaan bising, dia tak boleh nak fokus, nak berzikir, nak baca doa dan sebagainya. Wa huwa al-maqlub fi hadzal hal, itulah keadaan yang dituntut pada waktu tersebut, iaitu kita memikirkan, fokus untuk kepada si mati tersebut. Fa hadza huwa al-haq, itu adalah pendapat yang tepat, yang benar, iaitu pendapat supaya tidak membuat bising ketika mana mengiringi jenazah, iaitu kita berada dalam keadaan tenang. Wala taghtarranna bikasrati man yukhalifuhu, dan janganlah kamu, ini kata Imam Nawawi, janganlah kamu terpedaya, janganlah kamu tertipu dengan banyaknya orang yang menyalahi perkara tersebut. Sebab dah berlaku pun di zaman Al-Imam An-Nawawi tersebut, para orang yang mengiringi jenazah, mereka akan membaca dengan suara yang kuat. Wala taghtarranna bikasrati man yukhalifu, dan janganlah kamu terpedaya dengan banyaknya orang, ramainya orang yang menyalahi pendapat tersebut. Pendapat supaya jangan meninggikan suara, jangan buat bising pada waktu tersebut. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhuma ma'nahu ilzam turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtarra bi kasratil halikin. Kata Imam Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mana maksudnya, seperti mana makna dia, ilzam turuqal huda, jadi tetaplah kamu berada di jalan kebenaran, berada di pendapat yang benar. Jadi jalan yang benar ni adalah pendapat yang tepat, yang benar. Wala yadurruka qillatus salikin, dan janganlah kamu risau. Wala yadurruka ni diterjemahkan sebagai, dan janganlah kamu risau dengan qillatus salikin, yakni sedikitnya orang yang berada di jalan kebenaran tersebut. Sebab kebanyakan pendapat jalan yang benar ni tak ramai orang yang ikut, disebabkan tertewas dengan nafsu dan sebagainya. Wa iyyaka wa turuqad dalalah, dan waspadalah, jangan sesekali kamu berada atau mengikuti, melalui jalan wa turuqad dalalah, jalan yang sesat. Wala taghtarra bi kasratil halikin, dan janganlah kamu terpedaya dengan ramainya orang yang berada di jalan tersebut. Al-halikin ni orang yang berada di jalan, orang yang halikin ni maksudnya orang yang binasa. Apabila mereka melalui jalan yang sesat tersebut, mereka dikira sebagai golongan yang binasa. Maksudnya tak semua, tak semestinya orang, maksudnya ramai dan sedikitnya tersebut bukanlah sebagai satu indikator terhadap sesuatu kebenaran.
dan juga satu kesesatan. Dah menjadi sunatullah, dan menjadi sunatullah bahwasanya orang yang mengikuti jalan kebenaran ni tak ramai. Baik. Waqad rawayna fi Sunan Al-Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu. Dan kami telah, ini Imam Nawawi telah meriwayatkan hal-hal yang berkaitan tersebut di dalam Sunan Al-Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu. Apa yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi tersebut ada. Ini Imam Nawawi menyebutkan secara kesimpulan, khulasahnya, dan Imam Nawawi telah meriwayatkannya dalam Sunan Al-Baihaqi. Tapi Imam Nawawi tidak mendatangkan dalil tersebut. Beliau menyebut secara kesimpulan, secara khulasah sahaja. Wa amma ma yaf'aluhu al-jahalatu min al-qurra' al-jinazah bi Dimashq wa ghayriha min al-qira'ah bit-tamtid wa ikhraj al-kalam an mawdu'ihi. Kata Imam Nawawi, adapun ma yaf'aluhu al-jahalah min al-qurra', apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil di kalangan al-qurra'. Al-qurra' ni orang yang membaca Al-Quran. Mereka tersebut baca Quran tapi jahil. Kata Imam Nawawi, alal jinazah bi Dimashq, apa yang dilakukan oleh orang yang jahil di kalangan orang yang membaca Al-Quran terhadap jenazah, dah menjadi satu orang kata apa, satu adat ketika zaman dahulu lagi, pada zaman Imam Nawawi lagi. Para orang yang baca Al-Quran ni mereka akan baca Al-Quran kepada jenazah, wa ghairiha min al-qira'ah bit-tamtid, dan selainnya daripada qiraah, dan juga bacaan-bacaan yang lain, iaitu mereka membaca secara tamtid. Tamtid ni bacaan secara yang perlahan tapi sangat lanjut. Dan bacaan tersebut boleh mengubah maksud Al-Quran, boleh mengubah makna Al-Quran. Wa ikhrajil kalam an mawdu'ihi, dan boleh mengeluarkan boleh mengeluarkan kalam tersebut, bacaan tersebut daripada maudhu' dia, daripada maksud asal dia tersebut. Sebab bacaan lanjut ni dia akan mengubah makna. Sebab bacaan Al-Quran ni dia ada 3 peringkat. 3 peringkat. Maratibul qiraah Al-Quraniyah ada 3. Itu yang pertama, at-tahqiq. Tahqiq ni bacaan secara yang perlahan, bacaan yang secara detail, secara perlahan. Dan tamtid ni termasuk dalam tersebut. Bacaan yang sangat lanjut yang boleh mengubah makna. Itu bacaan yang dilarang, Dan juga yang tadwir, peringkat yang kedua at-tadwir. Tadwir ni cepat sikit daripada at-tahqiq. Dan yang ketiga al-hadr. Al-hadr ni bacaan yang laju dan masih lagi meraih hukum tajwid dan sebagainya. Itu kata Imam Nawawi. Iaitu mereka yang jahil di kalangan al-qurra', ini orang yang baca Quran kepada jenazah, terhadap jenazah, dan selainnya daripada bacaan-bacaan lain, iaitu mereka membaca secara lanjut, perlahan dan lanjut. Wa ikhrajal kalam an mawdu'ih, dan bacaan tersebut mengeluarkan maksud asal dia. Fa haramun bi ijma'il ulama, bacaan tersebut adalah haram dengan ijma' para ulama. Wa qad awdahtu qubhahu wa ghalidha tahrimihi wa bizqa man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu fi kitabi adabil qurra' wallahu almusta'an. Dan kata Imam Nawawi lagi, saya telah terangkan perkara berkenaan, iaitu berkenaan dengan bacaan yang secara lanjut tersebut, di dalam tentang keburukan bacaan tersebut. Waqad awdahtu qubhahu, dan saya telah terangkan tentang betapa jeleknya, betapa buruknya bacaan tersebut. Wa ghiladha tahrimihi, dan beratnya pengharaman bacaan tersebut.
sangat dilarang bacaan tersebut, cara bacaan tersebut. Wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam yunkirhu, dan hukum di orang yang mengingkari hukum tersebut, yakni dia setuju, maksud dia setuju dengan bacaan secara lanjut tersebut yang boleh mengubah makna tersebut, maka dihukum sebagai fasik. Falam yunkirhu fi kitab adabil qura'. Imam Nawawi telah menyebutkannya secara detail di dalam kitab bab adabil qura', iaitu di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Wallahu musta'an. Boleh rujuk balik, boleh tengok balik berkenaan dengan tata cara atau etika membaca Al-Quran, yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, selesai. Iaitu secara kesimpulannya, apa yang sepatutnya dibaca oleh orang yang mengiringi jenazah adalah zikir kepada Allah Ta'ala, iaitu sama ada baca Al-Quran, zikir-zikir yang tertentu, iaitu dengan suara yang perlahan, tanpa mengganggu orang yang di sekeliling kita. Dan juga boleh berselawat kepada baginda Nabi SAW dan yang seumpamanya. Baik, babu ma yaquluhu man marrat bihi jinazatun aw ra'aha. Bab apa yang sepatutnya diucapkan oleh mereka yang apabila jenazah melalui di hadapannya ataupun dia melihat jenazah tersebut. Tak kiralah sama ada diusung keranda ataupun van jenazah yang kita lihat jenazah tersebut, apa yang sepatutnya kita ucapkan, apa yang bacakan. Qala Imam Nawawi yustahabu an yaqul subhanal hayy alladhi la yamut. Disunatkan ataupun digalakkan untuk orang yang melihat jenazah, apabila jenazah melalui di hadapannya, untuk membaca subhanal hayy alladhi la yamut. Subhanal hayy alladhi la yamut. Maha suci Allah, maha suci yang maha hidup, alladhi la yamut, yang tidak mati. Subhanal hayy alladhi la yamut. وقال القاضي الإمام أبو المحاسن الروياني من أصحابنا في كتابه البحر يستحب أن يدعو ويقول لا إله إلا الله الحي الذي لا يموت، ويستحب أن يدعو لها ويثني عليها بالخير إن كانت أهلا للثناء ولا يجازف في ثنائه. Dan kata Al-Qadhi Al-Imam Abu Mahasin Ar-Ruyani min ashabina, yakni di kalangan ashab, di kalangan ulama mazhab Syafi'i, di dalam kitab beliau Al-Bahru, kitab beliau bernama Al-Bahru tersebut, beliau mengatakan yustahabu an yad'u wa yaqul, digalakkan untuk orang yang apabila dia melihat jenazah untuk berdoa dan membaca la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Tiada Tuhan melainkan Allah al-hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati. Fa yustahabu an yad'u laha wa yusni 'alaiha, dan digalakkan juga untuk mendoakan kepada jenazah tersebut, wa yusni 'alaiha, dan memuji bil khair, dengan kebaikan, in kanat ahlan lis-sana, sekiranya jenazah tersebut dia layak untuk menerima pujian. Dan sebab kita tahu jenazah tersebut orang yang baik, maka kita digalakkan untuk memuji-muji jenazah tersebut. Tapi kata Imam Nawawi, kata Al-Qadhi Imam Abu Mahasin Ar-Ruyani tersebut, kata wala yujazifu fi sanaihi, tapi jangan melampau-lampau sangat ketika mana memuji jenazah tersebut. Nak puji boleh, tapi jangan melampau-lampau. Ini sederhana sahaja. Baik. Baik, itu bacaan
apabila melihat jenazah. Yang pertama yang pertama, subhanal hayy alladzi la yamut. Subhanal hayy alladzi la yamut, iaitu kita memuji Allah Taala yang maha hidup, yang tidak akan mati. Dan juga boleh kata Imam Abdul Mahasin Ar-Ruyani tersebut, la ilaha illallah al-hayyul ladzi la yamut. La ilaha illallah al-hayyul ladzi la yamut. Dan juga doa seperti mana yang kita baca kepada jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan seumpamanya doa-doa yang warid daripada baginda Nabi SAW. Ataupun nak baca doa sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Itu sebab tujuan asal dia untuk kita mendoakan kebaikan kepada si mati tersebut. Tapi afdalnya itu bacaan doa dan zikir yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Babu ma yaquluhu man yudkhilul mayyit qabrahu. Sikit lagi insya-Allah kita baca bab ni. Itu bab berkenaan dengan apa yang dibaca oleh mereka yang memasukkan jenazah ke dalam kubur, yang memasukkan si mati ke dalam kubur. Apa yang perlu dia baca. Qala rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi wal Baihaqi wa ghairiha عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن. Dan kata Imam Nawawi telah meriwayatkan daripada Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan juga Sunan Al-Baihaqi wa ghairiha, dan selain daripadanya, daripada Ibn Umar, Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayt fil qabri. Adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan si mati, jenazah di dalam kubur, baginda akan membaca bismillah, dengan nama Allah. Ini takdir dia, dengan nama Allah saya meletakkan jenazah ini. Wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah, kita niat, kita baca bismillah, dengan nama Allah saya meletakkan, iaitu saya mendudukkan ataupun memasukkan jenazah ini ke dalam kuburnya. Wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi hadithun hasan. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah nilai statusnya adalah hasan. Hadis yang diterima lah bacaannya. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibaca oleh orang yang nak masukkan jenazah ke dalam kubur. Tak kiralah orang yang berada di atas kubur ataupun yang berada di dalam kubur. Orang yang di dalam kubur dia akan masukkan ke dalam liang tersebut. Itu dibaca tu, zikir tersebut. Qala Syafi'i wal ashab rahimahumullah yustahabbu an yad'a lil mayyit ma'a hadha. Kata Imam Syafi'i dan juga ashab dan para ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i ini, mereka mengatakan yustahabbu an yad'a, disunatkan, dituntut, digalakkan untuk mendoakan kepada si mati tersebut ma'a hadha, itu berserta dengan zikir tadi, bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terus sambung kepada doa kepada si mati tersebut. Allahumma ighfir lahu warhamhu rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan apa-apa juga doa yang lain yang warid kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahsani du'a, kemudian Imam Nawawi mendatangkan di antara doa yang terbaik, ma nassa alaihi Asy-Syafi'i rahimahullah fi Mukhtasar Al-Muzani, seperti mana yang dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani dikarang oleh
anak murid beliau, iaitu Imam Al-Muzani. Dinamakan sebagai Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani dianggap sebagai kitab umdah, kitab yang utama di dalam mazhab Syafi'i. Daripada kitab Mukhtasar Al-Muzani tersebutlah lahirnya banyak kitab-kitab yang lain, syarah-syarah, berkembang syarah-syarah yang lain. Baik. Seperti mana dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, iaitu beliau qala yaqulu alladhi yudkhilunahu al-qabr, berkata kepada ataupun orang yang berada, iaitu memasukkan jenazah di dalam kubur, dengan membaca Allahumma aslamahu ilaikal ashiha min waladihi wa ahlihi wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbahu wa kharaja min sa'ati dunya wal hayah ila zulmatil qabri wa dhiqihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin bihi in 'aqabtahu fa bi dhanbin wa in 'afawta 'anhu fa anta ahlul 'afw anta ghaniyyun 'an 'adhabihi wa huwa faqirun ila rahmatik Allahumma ashkur hasanatahu waghfir sayyi'atahu wa a'idhhu min 'adhabil qabr wajma' lahu bi rahmatika al-amna min 'adhabik wakfihi kulla hawlin dunal jannah Allahumma akhlufhu fi tarikatihi fil ghabirin warfa'hu fi 'illiyin wa'ud 'alaihi bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang antara doa yang dicadangkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau sendiri yang menyusun doa tersebut. Tapi kalau nak baca apa-apa juga doa, itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Bahkan lagi dituntut, sebab kita mendoakan doa kebaikan kepada jenazah tersebut. Itu yang dituntut. Baik, bab ma yaquluhu ba'da dafni. Apa yang dibaca selepas mana selesai ataupun urusan kebumikan jenazah tersebut, apa yang perlu dibaca. InsyaAllah kita akan sambung pada majlis yang akan datang. InsyaAllah esok hari Jumaat kita akan sambung bacaan ini, insyaAllah, berganti kepada majlis yang kita tak sempat buat, insyaAllah. Cukup sekadar ini untuk hari ini. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan dan kekurangan dari saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon para sidang musyahidin untuk betulkan, insya-Allah. Kita sama-sama bermuzakarah, sama-sama mengulang kaji apa yang telah kita tahu dan juga apa yang kita telah belajar selama ini, insya-Allah. Dan saya pun masih lagi belajar, masih lagi kurang pengetahuan dalam masalah dalam apa yang saya belajar, insya-Allah. Kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dhakiruna wa ghafala 'an dhikril ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wajazakumullah khair jaza. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kalian, dan
kita berada di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala selalu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.